Baiklah, anda teruskan bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi dan kita memasuki satu segmen iaitu segmen motivasi. Ya. Dan kita akan bersama dengan rakan ketani, rakan Rampai Pagi lah tu artinya. Iya. Sudah pun berada di di talian sekarang secara virtual. Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ali Nur bin Pengiran Haji Ismail yang merupakan pegawai latihan, di mana narasumber kita ni hari ini akan membawakan satu topik penjelasan yang saya rasa pasti menarik juga ni, berkenaan dengan first impression. First impression. Apa sebenarnya first impression itu? Dan juga first impression sebenarnya ada kesangkutan yang mengenai adil kepada pelanggan. Betul sekali. Mungkin tidak tanduk first impression atau apa ketua? Betul. Jadi untuk itu kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah bersedia secara virtual. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat harian ni ya? Alhamdulillah. Thank you so much. Fakrul dan Sarina, right? Jadi bolehkah Pengiran membicarakan, menjelaskan kepada penonton ketani di Rampai Pagi apa sebenarnya dimaksudkan dengan first impression alias adil kepada pelanggan. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu izinkan saya mewakili Institut Perkhidmatan Awam merekamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei di atas jemputan untuk memenuhi segmen motivasi penjawat awam bagi Jumaat yang penuh keberkatan ini. Okey, soalan tadi Pak Ful dan Sarina, ada 3 perkara utama yang ingin saya jelaskan berhubung kait dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu pengertian first impression, adil dan pelanggan. Okay. First impression bermaksud tanggapan pertama seseorang yang membuat individu berkenaan membuat andaian, sama ada ianya suatu andaian positif, negatif ataupun neutral. Sebagai contohlah, Fakrul, Sarina, apabila kita melihat sesebuah bangunan yang masih dihuni, yang masih ada orang bekerja dalamnya, akan tetapi dalam keadaan yang sangat usang, secara spontan, minda kita ni akan terus membuat andaian yang bermacam-macam. Seperti kalau kita lihat di bangunan itu, mungkin tidak ada budget kali ya, tidak ada budget untuk maintenance, ataupun yang mungkin orang bekerja ni sambil lewat saja dan tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik, dan lain-lain lagi tanggapan yang bermain dalam minda kita ni. Itu yang pertama, first impression. Yang kedua, adil. Okey, adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, apabila meletakkan sesuatu pada tempatnya, sebagai contoh, kalau kita ni ada dua orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Apabila kita ni kan membelikan baju, perempuan kita ni belikan baju kurung ataupun gaun, anak lelaki akan kita ni belikan baju kurung juga. Karena dia lah tu indah, akan tetapi kita ni belikanlah ianya baju kemeja kaya, baju dengan seluar dan sebagainya. Ini namanya adil. Kita ni belikan anak-anak kita ni tu bersesuaian, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Satu contoh lagi saya ingin sentuh berkenaan dengan adil ini. Kalau kita lihat pada masa ini, sebahagian besar daripada kaunter kerajaan ada menyediakan kaunter khusus bagi warga emas di Ibu Gandong dan sebagainya. Inilah boleh dikategorikan dalam konteks adil kepada pelanggan. Dan akhir sekali, pengertian pelanggan. Pelanggan boleh dibahagikan pada dua, Fakrul dan Sarina, iaitu pelanggan dalam terdiri daripada rakan sepejabat dan juga pelanggan luar, iaitu orang ramai, termasuklah syarikat-syarikat yang berurusan dengan organisasi kita ni. Bagi konteks perkongsian kita pada pagi ini, insyaAllah kita ni akan mengkhususkan bagi pelanggan luar sahaja. Baik, cukup jelas penerangan daripada Yang Mulia Pengiran sebentar tadi, dan namun tertanya-tanya juga kita, kenapa first impression ataupun tanggapan pertama merupakan sesuatu yang signifikan dan sering juga dikaitkan dengan pelanggan?
Seperti mana yang saya nyatakan tadi, sebagai manusia kita ni mudah membuat andaian dan tanggapan sama ada positif maupun negatif. Walaupun kita ni tahu agama Islam menyuruh kita ni sentiasa husnuzon, iaitu bersangka baik. Dalam hal ini, first impression yang positif akan mengelakkan daripada prasangka yang negatif terhadap organisasi ataupun individu. Kerana impak, kalau kita ni kaji semula, kita imbas semula, kalau kita ni pernah terkena servis atau perkhidmatan yang kurang menyenangkan, impak tanggapan pertama sama ada positif maupun negatif akan mengambil masa yang agak lama untuk dilupakan oleh pelanggan yang terbabit. Ya. Jadi pengirannya, bagaimana pula selaku warga perkhidmatan awam ini berlaku adil kepada pelanggan kita ni? Okay. Terima kasih Fakrul. Perlu kita ingat sebagai warga perkhidmatan awam, kita ni mempunyai tanggungjawab yang perlu ditunaikan dengan baik, lagi amanah kepada pelanggan kita, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Apabila memperkatakan mengenai amanah, yang dimaksudkan atau terkandung dalam amanah selaku warga perkhidmatan awam termasuklah memenuhi janji kita ni, yang kita ni paparkan di dinding-dinding di jabatan-jabatan kerajaan, iaitu melalui tekad pemedulian orang ramai. Saya ambil contoh ayat TPOR. Saya ambil contoh sebuah syarikat yang bertanggungjawab membuat pembelian peralatan pejabat, akan tetapi gagal menunaikan janji untuk mendatangkan barangan berkenaan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memaklumkannya kepada pelanggan. Apa kira-kira tanggapan ataupun andaian pelanggan terhadap organisasi berkenaan? Kalau Fakrul sama Sarina macam mana? Kalau membeli barang arahan seseorang, tetapi nak sampai-sampai, masa ni lagi online kan, tetapi nak sampai-sampai. Kurang markah tu. Kan kita ni apa-apa. Kurang markah artinya tu. Kalau mungkin supaya kita ni dapat menenangkan pelanggan itu, kita ni yang sebagai pemberi perkhidmatan itu harus juga secara telus menerangkan apa yang sebenarnya menyebabkan juga mungkin shipping ataupun penghantaran barangan tersebut dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada pelanggan, ada mungkin sahaja mereka yang menjual ni pasal ada inconvenience, ada terjadi satu inconvenience atau apa namanya kalau inconvenience dalam bahasa Melayu ni? Halangan. Ada halangan. Kalau ada halangan dan sebagainya, dibaginya free gift. Cuma tu supaya menyamankan hati kita ni. Itu kalau kami lah. Tapi itu hanya anda tahu kalau situasi itu benar-benar terjadi. Bagaimana pengiran? Kurang markah tu Fakrul Sarina, alhamdulillah sih kita kalau kurang markah tu Fakrul Sarina bagus sikit lah. Ada usul-usulkan ke sana lagi. Tetapi dalam konteks tadi, kalau ada makluman tentang akhir, sudah setentunya tanggapan dan ada negatif lebih ke hadapan. Dan di masa akan datang kita ni akan berhati-hati, ataupun kita ni akan mengelakkan daripada berurusan dengan organisasi tersebut. Oleh yang demikian, kita ni dianggap berlaku adil kepada pelanggan jika menepati janji kita kepada mereka. Dan antara ciri-ciri adil kepada pelanggan juga sering disentuh oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seperti Titah Baginda pada 15 Julai 1988 semasa Majlis Ijtihad menghadap dan menggunakan bintang-bintang kebesaran sempena Hari Keputeraan Baginda ke-42 di Balai Singgasana Istana Nurul Iman. Yang antara lain petikannya kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan, beta ingin mengulangi supaya akan sentiasa memberikan pemedulian kepada orang ramai dan mengamalkan sikap bersopan santun dan memberikan layanan kepada aduan-aduan atau masalah-masalah itu. Okey, Fakrul Sarina, jika diperhatikan dan diamati titah Kebawah Duli ini, Baginda telah menetapkan beberapa standard kepada warga perkhidmatan awam bagaimana untuk berlaku adil kepada pelanggan. Iaitu yang pertama yang disentuh
was being pemedulian, iaitu dengan bersikap indah camah mata dan berat mulut apabila pelanggan mengunjungi kaunter ataupun pejabat kita ni. Okay. Yang kedua yang disentuh oleh Kebawah Duli dan kita berkenaan was being bersopan santun. Ini termasuklah penggunaan bahasa penggunaan bahasa sama ada verbal ataupun non-verbal. Lisan ataupun bukan lisan. Seperti terasul yang digunakan, terasul yang digunakan betul bahasa yang lemah lembut, walaupun apabila berhadapan dengan pelanggan yang marah-marah, dan sentiasa memberikan senyuman yang manis. Sentiasa terukir senyuman di wajah kita ni. Kalau kita ni, kita pada masa ni yang kita viralkan kadang-kadang kita lihat, tak apa, yang benarnya ada pelanggan yang marah-marah. Tetapi alhamdulillah barisan hadapan kita mampu lagi senyum. Yang kita ni maukan. Yang kita maukan daripada pemberi perkhidmatan ni. Dan yang ketiga, Pak Kurang Semas Lainah, bersikap approachable yang disentuh oleh baginda tadi, atau pintu sentiasa terbuka serta mencuba untuk menyelesaikan isu masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Saya ingin menyentuh berkenaan yang being approachable sini. Ianya juga membawa maksud adil dalam memberikan perkhidmatan kepada semua tanpa mengira pangkat, penampilan, paraserupa dan kedudukan dan sebagainya. Dalam hal tersebut, bagi mereka yang mempunyai rasa pilih kasih dalam diri mereka akan meletakkan kepentingan diri terlebih dahulu daripada kepentingan organisasi dan pelanggan. Di sini kita ditimbul khawatirnya timbulnya istilah kronisme, nepotisme, mendahulukan kawan, keluarga, kekasih dan sebagainya. Baik, sebelum kita mengakhiri juga ni pengiran saya percaya dalam kehidupan kita ni indah jauh dengan perkataan protokol. Bukan hanya COVID-19 yang ada protokol, kesihatan ada protokolnya. Tetapi sebagai seorang pemberi perkhidmatan jua, saya percaya mereka ini telah juga diterapkan dengan protokol yang wajar ketika berdepan dengan pelanggan. Mungkin ada nasihat daripada pengiran jika ingin penyerang bagaimana caranya supaya kita itu senantiasa dianggap memberikan first impression yang positif dalam memberikan perkhidmatan ataupun sebagai pelanggan. Okay, alhamdulillah, thank you so much, Sarina. This is a very good question. Bagi pastikan kita ni sentiasa mendapat impression baik lah. Everyone wants to have a very good impression, especially the first one, first impression terhadap individu ataupun organisasi. Kita kembali kepada niat kita ni. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu amalan bergantung pada niat. So perlunya kita ni memperbetulkan niat kita ni terlebih dahulu. Setiap hari kita ni riset niat kita ni. Sentiasa mencuba membuat yang terbaik daripada hari sebelumnya. Niat bekerja kerana Allah. Kerana kerja itu, perlu kita tahu kerja itu adalah ibadah. So yang pertama, riset niat. Yang kedua, bersihkan hati. Bersihkan hati kita ni dengan memulakan pekerjaan membaca Al-Quran, zikrullah dan berdoa, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempermudahkan urusan kita ni. Okay. Yang ketiga, menanamkan sifat sabar dan jangan mudah terbawa emosi dalam melaksanakan tugas, terutama sekali apabila berhadapan dengan pelanggan. Dan yang keempat, bersikap positif. Perlu kita ingat, positivity bermula daripada rumah. So pastikan sebelum berangkat kerja, tinggalkan negativity dan apa je masalah peribadi dan jangan dibawa kerja. Be professional. Being professional is very important. Kelima, empathy. Empathy, kita dibayangkan berada dalam posisi pelanggan. Apa perasaan kitanya? Dan yang terakhir sekali, senyum
dan teruskan senyuman yang manis. Okay? Memang pun apabila kita berada di barisan hadapan ni kan, senyum adalah penting, tetapi apabila kita ni memakai sungkup muka ni, yang paling penting ialah, tapi kalau tadi senyum kan mata kita ni nampak tu. Kita ni akan nampak tu. Akan nampak. Jangan tahan daripada mata kita ni, daripada perasaan ataupun nampak ada vibe-nya. Apa ni daripada body gesture, body gesture daripada dan sebagainya. gerak laku badan kita ni. Sebab itu sebenarnya tugas sebagai seorang frontliners ataupun sebagai seorang pemberi perkhidmatan di kaunter-kaunter, orang in the tahkir atau pengiran, sama ada di kaunter kerajaan ke ataupun kaunter swasta, hatta orang di bangunan-bangunan perniagaan itu penting. Mereka ini sebenarnya jua individu yang cukup penting pada organisasi tersebut, kerana apabila mereka dapat memberikan perkhidmatan yang berkualitas, berkualiti, ia juga akan memberikan gambaran yang baik kepada brand ataupun organisasi berkenaan di pengiran. Betul ya? Betul, sangat-sangat betul. Memang kalau pakai surup muka pun nampak mata tu senyum. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada pengiran. InsyaAllah kita akan bersama lagi kerana masa terlalu mencemburi kita ni pengiran. InsyaAllah kita akan bersama lagi di segmen yang sama pula. Ya. Baik, untuk sekali lagi junjung kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.